Okey, so yang lain awak sambung ya. Okey. Rajah 1 menunjukkan persamaan pembentukan politena. Politena merupakan polimer sintetik. Okey, politena ni asal daripada monomer ni, monomer etena, eten ya, etena C2H4. Okey, ini dia punya polimernya. Okey, awak ingat lagi belajar dalam hidrokarbon di mana ya kita buang, dia akan buang dia punya ni ikatan ni ada dua ni akan jadi satu yang akan pergi ke sini lah, dapatlah polimer macam ni. Okey, apakah yang dimasukkan dengan polimer? So maksud ni atau definisi awak mesti refer pada buku teks refer pada buku teks. Polimer ialah rantai panjang. Okey, so rantai panjang yang mengandungi monomer. Gitu. Rantai panjang rantai panjang mesti ada ayat rantai panjang yang dihasilkan daripada gabungan monomer. Okey, rantai panjang poin pertama, monomer yang kedua. So ada 2 poin tu baru dapat markah. Okey, next kita tengok. Okey, namakan proses bagi pembentukan politena. Pempolimeran. Pempolimeran. Yang kedua, nyatakan kegunaan politena dalam kehidupan seharian. Okey, politena ni dia adalah bahan nak hasilkan plastik. Okey, nak hasilkan plastik, nak hasilkan macam-macam lah yang kegunaan tu. Apa lagi plastik semualah. Itu adalah itu politena Hasilkan apa lagi? Baju hujan. Awak nak hasilkan apa-apa carilah. Pempolimeran tu nak tulis proses ni. Tak payah tulis nama proses pun tak apa. Sebab dia dah ada dah. Namakan proses. So tulis saja pempolimeran. Kalau nak tulis proses pempolimeran pun tak ada masalah. Kalau awak tak tulis tak apa. Okey. Polimer sintetik mempunyai banyak kegunaan pada masa kini tetapi ia sangat sukar untuk dilupuskan. Melupuskan polimer sintetik dengan kaedah pembakaran terbuka adalah tidak wajar. Jelaskan mengapa. Tengok pembakaran terbuka. Bila ada pembakaran maksudnya dia akan keluarkan gas. So kita cakap ni jelaskan mengapa pembakaran polimer sintetik akan membebaskan gas. Gas apa? Gas yang berbahaya, gas yang bertoksik, gas yang beracun. Nyatakan 2 cara untuk mengatasi masalah di B1. Apa cara dia untuk mengatasi? Cara nak mengatasi Okey, cara nak mengatasinya macam mana? Recycle, 3R tu. Okey, kita semula macam-macam lagi lah. Kita semula lagi asalkan dia bakar je lah ya. Okey, 2 cara. Okey, C, ini cikgu dah letak jawapan. Tak apalah, kita buat macam ni. Soalan dia tanya. Okey, ini komponennya silika. Silika ni pasir. Nak buat cermin. Okey, nyatakan jenis kacanya. Kacanya ialah kaca terlakut. Ni awak ingatlah. Kenapa? Okey, kaca borosilikat. Kaca borosilikat ni, yang ini kalau kamu tengok kat rumah, mak kamu guna periuk vision ke periuk yang kaca atas dapur. Dia guna kaca borosilikat. Kaca borosilikat ni tahan haba. Dia tahan haba, dia punya pengembangan kali pengembangannya rendah. Jadi kalau haba tu tinggi pun dia tidak akan retak, tidak mudah pecah. Okey, yang ni bila kita boleh guna periuk tu, kita boleh masukkan dalam peti ais sejuk, daripada peti ais kita keluarkan terus atas api. Boleh. Daripada atas api tengah panas-panas masukkan dalam peti ais pun boleh. Okey, so kaca yang diguna bahan yang diguna selain daripada silika, pasir, bahan-bahan lain ni kita ada boron
oksida. So, sebab tu nama dia borosilikat. Okay, next. Kaca soda kapur. Ini ialah kaca soda kapur. Macam mana awak tahu kaca soda kapur? Kalau awak tengok gambar Raja ni dibuat bahan-bahan kaca yang mudah pecah. Okay, kalau tadi yang ini dia tak pecah. Dia tak perkali haba, pengembangan habanya rendah. Yang ini cepat pecah. Kalau awak letak air panas sangat dia boleh retak ataupun kalau jatuh dia mudah pecah. Yang mudah pecah ni kaca ni mudah dibentuk. Jadi kaca yang dihasilkan ini adalah kaca soda kapur. Kalau awak kata awak masih tak ingat lagi soda kapur, tengok soda ni maksudnya sodium. So tengok sini lah. Natrium oksida ini adalah soda. Kalau kat rumah kita sebut, kita ada bahan buat kek kan. Soda karbonat. Soda lah tu. Okay. So, ini soalan nombor 2. Ini soalan ni glamour ni soalan ni. Okay. Raja 2 menunjukkan penyediaan sebatan Y secara industri daripada hasil proses sentuh dan proses haba. Okay, proses sentuh dan proses haba. So kalau kita tengok sini, proses sentuh ni nak hasilkan apa? Dia tulis dah. Acid sulfuric. Okay, acid sulfuric. Proses haba, dia menghasilkan apa dia? Apa ni? Gas apa? Amonia. Ya, amonia. Okay. Proses haba menghasilkan amonia. Ini menghasilkan proses sentuh menghasilkan acid sulfuric. Okay, so gabungan daripada dua ni, amonia adalah alkali, acid sulfuric adalah acid sulfuric acid lah. Okay. So kita akan dapat baja. Ya betul baja amonia. Baja amonia. Kita sebut amonia ni gabungan ni dia akan jadi ammonium sulfat. Okay, ammonium sulfat ataupun dia punya formula SO4. Kat sini jawab soalan sini Tahu tu nama penuh dia ammonium sulfat. Tuliskan formula bagi sebatan Y NH4SO4. Okey. Sulfur dioksida merupakan satu daripada hasil proses sentuh yang boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar dalam seperti hujan asid. Nyatakan satu kesan hujan asid kepada alam sekitar. Yang ini awak kena senang je awak ambil je sifat asid tu. Sifat asid tu menghakis. Dia akan menghakis apa? Menghakis bangunan ataupun kalau jatuh ke tanah, dia akan menyebabkan tanah tu terlalu berasid. Jadi tanah tu tidak subur. Okey. Apa lagi? Tu. Lagi. Next. Okey, ini kena kira. Okey, ini gabungan dengan bab 3 bab 3 tingkatan 4 ni. Okey, urea dia bagi dah. Biasanya dia akan bagi urea dan Y tadi ammonium sulfat merupakan dua jenis baja. Okey, hitungkan peratus nitrogen mengikut jisim dalam kedua-dua baja tersebut. So sini 2 markah, setiap satu tu 1 markah Jadi awak kena buatlah satu. So peratus nitrogen. So ambil nitrogen. So sini nitrogen dalam urea ada berapa? Ada 2 kan? 2 nitrogen. Okey, 2 nitrogen. Campur 2 nitrogen campur 4 hidrogen tambah C tambah O. Awak cari semua sekali JMR-nya awak darab dengan 100%. Sama juga dengan Y. Y tadi ialah NH4SO4. So 1N bahagi dengan N tambah 4H tambah S tambah 4O. Darab dengan 100%. So nitrogen yang paling banyak ia lebih baik. So lihat antara dua ni mana lagi banyak dia punya peratusan nitrogen. Okay, lagi banyak peratusan nitrogen lagi bagus. So tu menjawab soalan di bawah tu lah. Okay, jawab soalan di bawah tu. Di antara baja-baja di atas yang manakah baja yang lebih baik untuk pertumbuhan? Okay, so awak kena pilih. Cuba awak kira dulu. Yang mana? Baja mana? Dah kira belum? Ada yang cek dekat chat?
Okey, dah kira belum? So kalau awak kira balik kalau awak kira, cikgu bagi tu jawapan. Kalau dengan urea ni awak akan dapat 43.75% nitrogennya. Kalau ini Y ni dia adalah 21.21%. So kalau kita tengok kat sini nitrogen urea lebih tinggi. So baja yang lebih baik mestilah urea. Kenapa urea? Kerana peratusan nitrogennya lebih tinggi. Itu saja jawapan dia. Terus dapat 2 markah. Okey? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, Tak ada. okey, betul. Okey. Next. Okey, next. Okey, asid sulfurik merupakan salah satu bahan mentah untuk menghasilkan polimer sintetik. Walau bagaimanapun, polimer sintetik sukar untuk dilupuskan. Terangkan mengapa tidak wajar, bla 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 bla. Sama macam soalan tadi. Kita kata ia membebaskan gas yang bertoksik, gas yang beracun. Katakan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini, gunakan kita semula. Paling senang. Okey, next soalan nombor 3. Ini penghasilan asid sulfurik. Okey, apa nama prosesnya tadi? Apa nama prosesnya? Proses sentuh. Proses sentuh. Okey, proses sentuh. Okey, proses sentuh ni bermula daripada sulfur. Okey, gas sulfur dimasukkan dalam furnace, kemudian kita alihkan udara kering. Dalam udara kering ni ada gas oksigen. So nampak sulfur dengan oksigen, kita akan dapat gas P. Gas P tu ialah gas apa? Gas apa? Sulfur dioksida. Yes. Okey, sulfur dioksida. Okey, kita akan dapat gas sulfur dioksida SO2. Kemudian dalam penukar pemangkin ni kita tambah lagi dengan udara kering. Udara kering ni ada oksigen lagi. So tambah akan jadi SO apa? 4. SO3. Mana SO4? SO3. Okay, SO3. Sulfur trioxida. Tengok ini. S dengan O2. Okay, sulfur dengan O2 jadi sulfur dioksida. Kita tambah lagi dengan gas oksigen akan jadi sulfur trioxida. Okay, sulfur trioxida. Dan masukkan dengan air tu semua kita akan dapat asid sulfurik. Dia akan jadi oleum. Oleum tambahkan lagi dengan air. Okey, tambah air dia akan jadi asid sulfurik. Okey, so nampak sini penukar bermangkin. Ada mangkin kat sini. Mangkin khas untuk proses sentuh ialah Vanadium 2O5. Apa nama dia? Vanadium oksida. Tak dapat markah kat situ. Vanadium 5 oksida. Ya, vanadium 5 oksida. Vanadium 5 oksida. Macam mana nak tahu ni? 5 ni vanadium punya. 2 ni O punya. Okey, nombor pengoksidaan bagi vanadium ialah positif 5. So sebab tu namanya vanadium 5 oksida. Okey, next. Namakan proses. Proses tadi kita dah sebut tadi. Tadi kita dah conteng semua kat atas ni kan. So awak boleh jawab dah terus. Namakan proses penghasilan asid sulfurik. Proses sentuh. Namakan gas P. Sulfur dioksida. Gas Q. Sulfur trioksida. Namakan mangkin. Mangkinnya ialah vanadium 5 oksida. Apakah condition? Keadaan ni awak kena letak dia punya tekanan dan juga suhu. Ini kena hafal lah, tak banyak pun kena hafal. Tekanannya ialah 1 atm, suhunya 450. Okey, asid sulfurik boleh diperolehi dengan melarutkan gas Q di dalam air. Gas Q ialah sulfur trioksida. Walau bagaimanapun, kaedah ini tidak praktikal. Mengapa? Sebab kan, sulfur trioksida ni banding dengan sulfur dioksida ni dua-duanya boleh melarut dalam air. Tapi sulfur trioksida tulis sikit nama dia. Okey. So sulfur trioksida ni dia boleh larut dalam air tapi dia larut sangat cepat. Okey, bila larut sangat cepat
kita kena guna gas yang banyak lah. Jadi tak praktikal, tak ekonomi. Tak ekonomi. So tak sesuai. Okey, faham tak ni? Boleh ya? Okey, teruskan soalan ni. Apakah tindak balas yang berlaku dalam penyerap? Okey, tindak balas yang berlaku dalam penyerap. Dalam penyerap tu ada asid sulfurik tau. Okey, naik atas sikit. Okey. Nah. Ini dalam penyerap ni ada asid sulfurik dimasukkan dalam ni. So awak nampak gas sulfur trioksida campur dengan asid sulfurik yang sedia ada. Okay, macam mana dia punya formula pula? Macam mana dia punya persamaan? So persamaan kita sulfur trioksida SO3 dengan asid sulfurik. Awak ambil je tu. Awak tengok apa bahan dia. Okay, dia akan jadi oleum. Oleum ni kena hafal dia punya formula. Ingat tak oleum? Macam mana oleum? H2, H2, S2, S2. O7. Yes. Okay, H2S2O7. Ini ialah oleum. Okay. Kemudian, namakan baja yang terhasil daripada tindak balas asid sulfurik. So, awak dah nampak sulfurik, belakang dia mestilah sulfat. Kalau nak jadi baja, takkan natrium sulfat tak? So, baja ni dari campuran daripada amonium lah. So, namanya amonium